Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini Ustazah akan masuk topik tentang rukun qauli dalam solat. Okey, rukun qauli dalam solat. Seperti yang kita tahu, rukun qauli dalam solat ni adalah rukun pada bacaan dalam solat. Bacaan dalam solat yang menjadi rukun ada 5. Yang pertama, okey boleh catat Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, bacaan Al-Fatihah. Yang ketiga, tahiyat akhir. Yang keempat, selawat ke atas Nabi pada tahiyat akhir. Yang kelima, bacaan salam yang pertama. Jadi bila kita sebut rukun qauli ataupun bacaan dalam solat yang menjadi kewajipan, dia ada syarat-syarat dia. Apa syarat dia? Yang pertama, syarat dia adalah kita kena dengar pada pendengaran kita. Kena dengar pada pendengaran kita. Kecuali kalau ada masalah pendengaran ataupun environment kita bising, yang tu dimaafkan. Tapi hukum dengar pada pendengaran sendiri ni ada beberapa hukum lah. Okey, semua yang melibatkan tadi, yang Ustazah sebut tadi 5 tadi tu, dia kena menepati syarat ni. Okey, hukum macam mana kita nak dengar pada pendengaran kita, macam mana volume tu. Okey, yang pertama, kalau kita solat sendirian tu tak ada masalah lah, kita baca kuat sikit pun tak apa. Tapi kalau kita solat berjemaah, dia ada beberapa hukum. Yang paling afdal adalah kita dengar pada pendengaran kita sendiri. Yang kedua, hukum dia jadi harus kalau kita dengar pada pendengaran orang yang kedua selepas kita solat berjemaah, orang kiri dan kanan kita dikira orang yang kedua selepas kita. Kalau dia orang dengar bacaan kita, masih lagi sah solat kita. Kemudian kalau dengar pada orang yang ketiga, maksudnya kita pertama, kedua, ketiga selepas kita, tu dah jadi makruh. Makruh ni maksud dia apa? Makruh ni maksud dia tidak disukai. Kalau boleh jangan buat lah, kalau boleh elakkan. Macam tu. Tapi kalau teruskan, solat kita masih sah. Kemudian yang keempat, haram. Haram hukum dia kalau kita mengganggu jemaah. Maksudnya orang yang barisan keempat ataupun yang hujung tu masih lagi dengar suara kita, ataupun Tok Imam dengar suara kita tengah baca Fatihah. Haram hukum dia. Dan yang tak sahnya kalau kita solat, bacaan rukun qauli tu kita baca tak dengar pada pendengaran kita, ataupun kita baca tenggelam timbul, ataupun kita baca berbisik-bisik macam suara angin, ataupun kita baca macam tu saja. Dengar macam sikit-sikit je, tak boleh. Tak sah solat kita. Jadi macam mana kita nak berlatih untuk bacaan kita tu tak mengganggu orang lain? Kita kena sentiasa praktis lah. Biasanya kalau dalam kelas, Ustazah akan buatlah praktikal. Ustazah akan dengar seorang-seorang bacaan tu, insyaAllah. Semoga bila keadaan beransur pulih nanti, kita boleh buat praktikal lah dalam kelas, macam mana intonasi yang dibenarkan dalam salat. Okey, contohnya Ustazah bagi Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan kita dengar pada pendengaran kita je tu, tapi yang tu kuat jugalah. Tapi kalau Ustazah tak pasti dalam video ni dengar ke tak yang Ustazah buat tadi tu. Jadi biar kita dengar seorang diri saja, tapi kalau orang kedua kita dengar pun masih lagi sah salat kita. Yang menjadi masalahnya, kita rasa kita mengganggu orang lain sebab ada sesetengah orang dia tak faham, dia tak belajar kan. Jadi Masya Allah, sebab tu kita kena datang belajar. Bila kita datang belajar, tu beza orang yang belajar dengan orang yang tak belajar kan. Jadi yang salahnya orang yang tak baca dengar lah, baca dalam hati, tu salah. Jadi bila kita dah tahu, kita kena praktiskan lah. Kalau kita rasa kita mengganggu orang lain, jadi tak payahlah solat sebelah dia kan. Macam tu. Dan sebab itulah sebenarnya hikmahnya Rasulullah suruh orang perempuan ni solat kat rumah kan. Afdal solat kat rumah. Tapi kalau nak pergi solat berjemaah pun tak ada masalah. Tapi kalau boleh menimbulkan perselisihan faham, lebih baik kita solat kat rumah ataupun solat kat tempat yang
mungkin ada orang yang ada kefahaman macam tu. So kita tak rasa kekok lah untuk solat kan. Bacaan kita tu. Yang penting solat kita tu sah. Kalau kita ikut nak jaga hati orang, takutlah mengganggu dia kan. Lepas tu kita baca dalam hati. Jadi, tapi solat kita tak diterima. Sedangkan kita solat, kita nak solat kita tu diterima. Tu syarat dia. Dengar pada pendengaran sendiri. Yang kedua, wajib kita jaga bacaan. Iaitu dari segi tajwid, dari segi makhraj, dari segi sebutan-sebutan huruf tu lah kita kena perbaiki. Jadi insya-Allah sebenarnya kalau kita dalam kelas, ustazah akan ambil masa macam hari ni kita perbetulkan takbiratul ihram, kemudian kita perbetulkan Fatihah. Jadi dia ambil masa lah yang lama, bukan sehari dah pandai dah betul dah kan. Sebab kita selama ni kita baca, kita hafal, kita ingat, kita baca yang kita baca daripada kecil dululah. Tapi kita tak perbetulkan dengan ustaz ataupun ustazah. Jadi kita tak tahu apa bacaan kita tu betul ke tak. Jadi itulah pentingnya praktikal lah. Okey. Tadi ustazah dah sebutkan 5 rukun qauli kan. Okey, kita pergi satu persatu. Takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Takbiratul ihram ni maksud dia takbir yang mengharamkan kita daripada buat benda lain selain solat. Sebab tu nama dia takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Tu maksud dia. Takbir yang mengharamkan kita buat benda selain solat. Kita Allahu Akbar masuk solat, kita dah tak boleh tidur, dah tak boleh cakap, dah tak boleh makan. Tu maksud takbir yang mengharamkan. Rasulullah sebut dalam satu hadis, kunci solat adalah bersuci. Yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam. Kita masuk solat dengan takbir, jadi dah haram dah kita buat benda lain, dan yang menghalalkan solat tu dah boleh buat benda lain bila kita dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Jadi Allahu Akbar, sebutan yang betul. Allah, bukan Allah. Allahu Akbar. Praktis. Allahu Akbar. Ra tu tebal. Baur. Bukan baur. Tebal. Okey. Yang kedua, bacaan Al-Fatihah. Okey, nanti ustazah nak minta semua kerjasama semua untuk bagi bacaan Al-Fatihah ayat 1 hingga ayat 7. Ustazah nak tengok ustazah nak perbetulkan lah kalau ada sedikit kesalahan, ustazah akan betulkan insya-Allah. Kemudian tahiyat akhir. Tahiyat akhir ni adalah yang menjadi rukun. Kalau kita tengok tahiyat akhir, bacaan ni sampai mana? Fil alamina innaka hamidum majid. Kan? Kita biasa baca yang tu kan? Betul lah, tu tak salah pun. Cuma dia ada pembahagian dia. Iaitu daripada kalimat at-tahiyyat sampai Muhammadur Rasulullah. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Yang tu rukun qauli. Okay, boleh catat catat kat dalam buku modul tu, buku nota tu. Sampai Allahumma salli ala Muhammad, rukun qauli. Kemudian wa ala ali Muhammad, yang tu sunat ab'ad. Yang tu sunat ab'ad, selawat ke atas keluarga Nabi tu. Kemudian start daripada kama sallaita ala Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid. Yang tu sunat hai'ah. Nanti kita akan masuklah bab sunat-sunat tu. Yang ni ustazah bagi untuk rukun dulu. Tapi dalam tahiyat akhir ada beberapa pecahan, rukun qauli, sunat ab'ad, sunat hai'ah. Jadi sebab apa kita kena tahu sunat ab'ad yang mana, sunat hai'ah yang mana, supaya bila ada certain situasi kita solat, contohnya kita solat tiba-tiba kita dalam keadaan nak berhadas, contohnya nak terkentut kan, tapi dah tahiyat akhir dah, jadi kita boleh baca pada yang rukun sahaja, kemudian boleh bagi salam, macam tu, baca sampai wa ala ali Muhammad. Sebab sunat ab'ad, ustazah bagi sikit lah, sunat ab'ad ni adalah pelengkap dalam solat. Maksudnya kalau kita tak buat sunat ab'ad, solat kita sah tapi cacat. Sebab tu kalau terlupa atau tertinggal sunat ab'ad, disunatkan sujud sahwi. Yang tu kita akan masuk semula bab lain lah, bab sunat ab'ad, bab yang asing. Kemudian sunat hai'ah kita tak perlu sujud sahwi. Jadi
bacaan tahiyat akhir yang menjadi rukun sampai Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian yang last sekali untuk tajuk rukun qauli kita hari ni adalah memberi salam yang pertama, Assalamualaikum. Lafaz tu Assalamualaikum tu yang menjadi rukun qauli. Jadi memberi salam tu cara yang betul adalah kepala kita tak perlu angguk, tak perlu tunduk. Okey, Ustazah bagi contoh Bila kita sebut Assalamualaikum, kita masih dalam solat, kita tak boleh berpaling. Tu cara memberi salam yang betul lah. Assalamualaikum warahmatullah. Warahmatullah baru paling. Boleh? Okey, Ustazah bagi contoh sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Macam tu. Okey, Ustazah lepaskan mic sekejap Ustazah nak tunjuk yang betul-betul. Assalamualaikum. Bila kita sebut Assalamualaikum, jangan paling lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Okey, dapat yang tu cara memberi salam yang betul. Kita tak, sebab memalingkan pipi adalah sunat. Jadi kita berpaling ketika menyebut warahmatullah. Okey. Jadi itu sahaja penerangan Ustazah secara ringkas untuk topik rukun qauli. Semoga kita semua mendapat manfaat. Jadi homeworknya adalah Ustazah nak dengar bacaan Al-Fatihah. Boleh bagi dalam voice note Ustazah. Kemudian kalau ada soalan tentang rukun qauli yang Ustazah terangkan tadi, boleh utarakan dalam grup WhatsApp. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.